Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada pelajar semua. Kepada pelajar tingkatan 1. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam yang bertajuk memohon kebahagiaan hakiki. Bagi pelajar yang ada buku teks, bolehlah buka buku teks muka surat 5 sebagai rujukan. Manakala bagi pelajar online, bukalah buku online ya. Buka dalam muka surat 5. Okey. Kita sambung, tajuk kita hari ini adalah memohon kebahagiaan hakiki. Jadi kebahagiaan ini ada bermacam-macam bentuk. Ada berbentuk rezeki, ada berbentuk pertolongan, ada berbentuk kita memberi pertolongan kepada orang, ada berbentuk kita bahagikan kedua ibu bapa kita, dan bermacam-macam bentuk kebahagiaan. Baik, sebelum kita mulakan kita punya penterjemahan isi-isi kandungan, kita baca dulu sepotong ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah. Jadi pelajar yang boleh ikut saya baca, sila ikut saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-201. Baik, kita tengok terjemahannya. Dan di antara mereka ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Baik, ini adalah intisari isi kandungan dalam doa tadi, dalam ayat tadi. Untuk pengetahuan kamu, doa ini, sepotong ayat Al-Quran ni kamu boleh amalkan pada bila masa saja. Lazimnya, kebiasaannya orang Muslim dan Muslimat akan mengamalkan doa ini sesudah mereka solat fardu ya. Solat sunat, tak kisahlah, pada bila masa saja pun doa ini kita boleh amalkan. Baik, selepas makan pun kita boleh amalkan, selepas kita naik kenderaan pun kita boleh amalkan. Macam-macam perkara kita boleh buat. Okey, doa ini general, umum, kita boleh amalkan. Baik, kita tengok intisari ayatnya. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyeru hamba-Nya agar berdoa memohon kebahagiaan dalam urusan dunia dan akhirat. Okey, maksudnya kita kena seimbang. Kita nak juga bahagia di dunia dan nak juga bahagia di akhirat. Antara kebaikan di dunia yang boleh dipohon termasuklah kesihatan yang baik. Kesihatan, kita kena minta kesihatan kita baik. Minta Allah pelihara kesihatan kita. Lagi-lagi pada musim sekarang, kita penuh dengan wabak penyakit yang berbahaya seperti wabak COVID-19. Tak lupa juga kepada wabak-wabak lain seperti wabak denggi, TB dan sebagainya. Jadi kita minta kepada Allah untuk pelihara kesihatan kita, keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita dan semua rakan muslim kita. Baik, yang kedua, benda yang kita boleh pohon adalah rezeki yang berkat. Rezeki yang kita peroleh hari-hari, kita minta pada Allah supaya kita memperoleh rezeki yang berkat. Tak maulah kita memperoleh rezeki daripada sumber-sumber yang haram seperti mencuri, menipu, riba itu maksudnya berniaga dengan cara menipu dan sebagainya. Kita kenalah jujur dalam setiap perkara supaya kita dapat peroleh rezeki yang berkat. Sebab apa? Rezeki yang berkat itu yang mempengaruhi seseorang, mempengaruhi akhlak seseorang itu untuk menjadi orang yang berguna pada masa akan datang. Sekiranya kita memperolehi rezeki yang haram, jadi rezeki yang haram itu akan masuk ke darah daging kita. Jadi dia akan mempengaruhi akhlak kita, membuatkan hati kita lebih hitam, dan kita akan berkelakuan tidak baik, dan kita akan berkelakuan yang tidak senonoh. Jadi kita tidak mahu perkara itu berlaku. Rumah yang selesa, baik, rumah yang selesa, alhamdulillah, insya-Allah kamu semua ada rumah yang selesa.
dan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia, ibu bapa yang bahagia, adik-beradik, hubungan adik-beradik yang bahagia, hubungan anak-anak dan ibu bapa yang bahagia, yang kuat, tidak ada pergaduhan. Kalau ada pergaduhan pun dapat diselesaikan dengan secepat mungkin, tidak mahu bergaduh lama-lama. Sebab apa? Perkara itu tidak sihat. Perkara itu tidak sihat. Kalau kamu tengok sekarang macam-macam perkara berlaku baru-baru ini, ada berita mengatakan ibu kandung membunuh anaknya sendiri. Kita tidak tahu apa sebabnya, ya. Kita tidak tahu apa sebabnya. Jadi mohon kepada Allah, memohon keluarga yang bahagia. Baik, antara contoh kebaikan di akhirat pula adalah seperti memperoleh keampunan dan keredaan Allah. Maksudnya apa perkara yang kita buat, apa urusan yang kita buat, apa segala keputusan yang kita buat, kita mesti minta keredaan Allah. Yang kedua, terhindar daripada seksa api neraka dan mendapat ganjaran syurga. Baik, keredaan Allah adalah berdasarkan daripada keredaan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa tidak redha, Allah pun tidak redha. Maksudnya sekiranya kamu buat sesuatu perkara, kamu mesti mendapat keredaan ibu bapa, kemudian barulah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tajuk ini sangat mudah dan sangat senang untuk kamu faham. Jadi kamu kenalah ingat apakah jenis-jenis kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat yang kamu perlu tahu, yang kamu boleh minta. Tidak bolehlah kita minta bermacam-macam perkara yang tidak elok kepada Allah. Sebab apa? Doa itu tidak akan makbul. Jadi itulah intisari ayat ini. Antara intipati yang kita boleh dapat dalam ayat ini. Jadi kesimpulannya, rajin-rajinkanlah berdoa menggunakan ayat ini, dan dalam hati mintalah segala kebaikan yang kamu hendak. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Jadi saya harap pelajar semua dapat mengikuti kelas saya ini. Jadi pelajar semua dapat segala informasi yang telah saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah, semoga Allah berkati segala usaha kita dalam menimba ilmu di saat-saat yang kita serba kekurangan ini, ya. InsyaAllah, semoga Allah berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.